Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada penerangan Dun Batu Rakit mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menunaikan solat tarawih di rumah masing-masing sempena balak ataupun bencana COVID-19 yang melanda di seluruh dunia pada ketika ini. Sebelum daripada ini, kita dapat mengadakan tarawih di surau ataupun di masjid di kampung masing-masing. Tetapi pada kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dapat menunaikan ibadah di rumah masing-masing, kerana ini adalah menunjukkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sangka. Yang kita tidak sangka, sebagaimana perkara yang Allah Subhanahu wa taala anugerah ataupun timpa kepada sesiapa sahaja di dalam dunia pada hari ini. Dan pada ketika ini, marilah, oleh kerana pihak Dun Batu Rakit dan juga Dun-Dun yang lain tidak dapat bersama dengan tuan-tuan ke surau ataupun ke masjid tuan-tuan, maka pihak kami merasa ada baiknya ataupun memenuhi keperluan ini untuk menyampaikan tazkirah kepada kita semua. Dan marilah kita mendengar sedikit ingatan tazkirah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Ramadan. Adakah kita berasa gembira dengan kedatangan Ramadan kepada kita pada hari ini? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bagaimana kita hadapi pada hari ini? Ramai mana di kalangan kita yang tidak sempat untuk bersama dengan Ramadan. Ada mati pada hari akhir Sya'ban, tidak sempat untuk bersama dengan Ramadan. Ada yang meninggal dunia pada satu Ramadan dan sempat sehari saja. Tetapi kita dianugerah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan yang rahmat, bulan yang membawa, yang memberi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ialah bulan yang sangat dirindukan oleh mereka yang ingin melakukan kebaikan dan dinantikan oleh orang yang beriman. Mereka senantiasa mendoakan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada bulan Rajab lagi. Doa yang dibaca tadi adalah doa yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendekati bulan yang mulia ini. Baginda telah mendidik para sahabatnya mengungkapkan doa yang mulia ini
bagi mendidik hati dan jiwa mereka agar menyambut Ramadan dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum Ramadan ini merupakan persediaan mental agar kita dapat berhadapan bulan Ramadan dengan penuh penghayatan, penghidupan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesedihan dan juga kesedaran. Persediaan ini dilakukan untuk menyediakan hati yang sedia untuk dididik, nafsu yang sedia dilentur, dan jiwa yang sedia dibentuk dengan acuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini membolehkan muhasabah diri dapat dilakukan untuk mengenal pasti nafsu ammarah yang menyelinap di hati yang kotor dan tersembunyi dalam jiwa yang gersan dengan cahaya keimanan. Dengan persediaan mental dan fizikal ini membolehkan kita mencapai ketakwaan yang merupakan objektif yang penting menerusi ibadat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepada kamu, ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang mendahului daripada kamu, yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah, melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang. Saudaraku muslimin muslimat yang kukasihi sekalian, matlamat utama puasa ialah untuk membentuk sifat rohani manusia agar boleh lengkap sebagai seorang manusia yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta manusia dengan dua unsur jasmani dan rohani. Dua unsur rohani dan jasmani kita. Kehebatan jasmani manusia apabila manusia melengkapkan dengan aspek kerohanian. Fizikal yang hebat tidak dianggap sebagai istimewa, malaikat kerohanian itu hebat. Inilah yang membezakan manusia dengan binatang, kerana binatang tidak dipertanggungjawabkan untuk kerohanian. Kita perlu sedar bahawa hidup di dunia ini bukan setakat nak hidup sahaja, tetapi nak hidup biar sampai ke akhirat. Kita bekerja biar sampai ke akhirat. Kita bertani biar sampai ke akhirat. Bahkan kita berpolitik biar sampai ke akhirat. Macam mana nak sampai ke akhirat kalau semasa kita buat kerja tak pernah fikir tentang akhirat? Puasa ini mengingatkan manusia dengan pembangunan jiwa, dan tujuan utamanya ialah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dengan Ramadan kita berpeluang untuk meningkatkan rasa ghairah, keinginan kepada ibadat dan rasa suka kepada akhirat yang merupakan negeri yang kekal abadi kepada kita. Dunia ini adalah sementara sahaja. Walaupun kita bersama dengan harta yang banyak, anak pinak yang ramai, ataupun pengikut-pengikut yang ramai, hanya sementara sahaja. Hanya di tempat perhentian sahaja. Akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya, adakah kita benar-benar gembira dengan kedatangan Ramadan ini? Adakah kita benar-benar jujur pada diri kita dan tidak menipu apabila kita menyatakan seronok dengan kedatangan Ramadan? Adakah kita benar-benar teruja ataupun buat-buat teruja dengan kehadiran Ramadan? Tanda hati itu bersih ialah wujudnya perasaan yang amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Perasaan ini bukan dibuat-buat, tetapi ia lahir dari lubuk hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan lahir disebabkan faktor yang lain seperti juadah yang menerayakan ataupun kegembiraan kita untuk menyambut hari raya.
tetapi ia lahir dari perasaan yang entah dari mana datangnya perasaan yang membuak-buak di hati kecil lantaran sikap halaba merebut pelbagai tawaran menarik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulut tersenyum puas, dada terbuka lapang, hati terbuka girang lantaran membulat tekad dan mengukuhkan semangat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka kita penuhilah bulan Ramadan ini dengan kita beribadah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang bersedia untuk Ramadan, orang yang bersedia dengan Ramadan ini boleh dikenal pasti menerusi tutur bicaranya. Apa yang sering dibualkan, sekiranya topik perbualan tidak menyentuh tentang persiapan diri, aktiviti yang meningkatkan keimanan, maka kita sebenarnya masih belum bersedia lagi. Malah ada nada suara semacam merungut dan bagaikan kurang senang dengan Ramadan. Hati mereka mungkin tidak berapa gembira, kerana kalau gembira mereka akan bersungguh-sungguh membuat persiapan bersama Ramadan ini. Kalau persiapan yang dibuat hanya untuk melampiaskan nafsu makan sahaja, ia belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya. Allah menjadikan manusia terdiri daripada roh dan jasad. Keduanya sangat berkait rapat dan perlu diseimbangkan bagi mengelak manusia menjadi binatang. Oleh kerana kekuatan seseorang manusia itu terletak pada kekuatan roh, maka ia perlu membangunkan roh sehingga boleh mencapai tahap malaikat, bukan dengan membiarkannya sama dengan tahap binatang. Inilah kelebihan manusia berbanding dengan binatang. Namun ada manusia yang lebih sesak dari binatang, kerana mereka ada akal tetapi binatang tiada akal. Namun cabarannya ialah jasad merupakan perkara yang dapat dilihat oleh mata kasar, manakala roh pula tidak dapat dilihat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai satu medan kepada manusia untuk membangunkan roh mereka agar manusia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, gembira ini adalah soal hati. Ia bukannya sesuatu yang boleh dibuat-buat, tetapi ia lahir daripada benak hati yang tulus ikhlas, sehingga melahirkan istiqamah. Kita mungkin boleh untuk bermuka-muka melakukan sesuatu amalan yang pada hakikatnya tidak gembira, namun ia hanya mampu bertahan sekejap sahaja, kerana amalan itu tidak menjiwai dirinya. Sekiranya dipaksa juga, jiwanya akan memberontak, kerana jiwa tidak memperoleh apa-apa pulangan dalam bentuk material. Kegembiraan itu bukan kerana dapat keuntungan material, kerana puasa tidak memberikan keuntungan kepada nafsu syahwat. Walau bagaimanapun, bagi hati yang telah terdidik dengan susah dan payah dalam melakukan perkara yang baik, maka dia akan gembira dengan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, tetap mereka bergembira. Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya Ramadan, mereka itu melompat-lompat tanda kegembiraan, dan apabila perginya Ramadan, mereka itu menangis. Bahkan di setiap jalan di Madinah ketika akhirnya Ramadan didengari oleh suara seperti suara lebah berdengung-dengung, ataupun dengan sebab suara yang menangis kerana kehilangan ataupun perginya Ramadan, kesedihan Ramadan meninggal mereka. Bagi hati yang liar dan terdidik dalam suasana kelalaian, maka ia sukar untuk bergembira dengan puasa. Letih dan lelah dalam berpuasa hanya dibalas dengan pahala yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Oleh sebab itu, biarpun fizikalnya kelihatan sasa, jasadnya kelihatan kuat gagah, tubuhnya kelihatan gemuk besar, tetapi mungkin sahaja tidak mampu mengalahkan ujian puasa dan ujian tarawih. Rupa-rupanya tubuh yang sasa itu hanya pada fizikalnya sahaja, kerana spiritualnya rapuh bagaikan ranting yang mudah dipatahkan. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, membersihkan jiwa kita, hati kita,
menjadi kuat dan tabah dengan berhadapan dengan godaan syaitan dan bisikan hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna al-waba wal bala wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada hari ini, ya Allah. Hindarkanlah kami, ya Allah, daripada wabak itu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak itu, ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada wabak itu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambillah mutiara kata daripada tuan guru. Ambil wuduk tidak perlu banyak, tetapi biar sempurna. Ini kerana basuhan daripada air itu hanyalah simbolik. Yang hendak dibasuh bukanlah najis yang ada di wajah, di muka, di anggota kita, tetapi kotoran dosa yang dibawa oleh mata, oleh mulut, oleh telinga, oleh tangan dan kaki kita. Itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.